Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan. Jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 botol botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. bulan lebih lah. So memang ada dia dah Memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab Jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah. Perkenalkan diri saya Ustaz Zahrin bin Kusini daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang merupakan Ketua Unit Dakwah dan Promosi Jabatan Zakat Bahagian Kutipan. Alhamdulillah. Dan saya ingin berkongsikan kepada anda semua dengan tuan-tuan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat sekalian, iaitu bahagia dengan memberi tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan saya ingin perkupaskan satu persatu yang apa yang kita dapat kongsikan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, hadirin hadirat, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu merupakan apa yang Allah nukilkan, apa yang Allah termaktubkan dalam kitabullah, yang mengatakan kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi balasan azab Allah amatlah pedih bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat, tuan-tuan. Persoalannya sekarang, adakah kita benar-benar berasa bahagia? Adakah kita benar-benar berasa tenang atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan? Adakah rezeki itu sebagai punca penyebab kita berasa senang, tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada juga orang yang menerima rezeki yang melimpah ruah, tetapi jiwanya tidak tenang. Ada juga orang yang diberikan rezeki taklah banyak mana, tetapi cukup makan dan pakainya, tetapi jiwanya tenang, tuan-tuan. Itulah yang menjadi persoalan yang mengatakan sebagai satu indikator kepada diri kita tentang rezeki yang kita dapat. Dan menjadi persoalan, adakah rezeki yang kita peroleh itu berkat ataupun tidak? Apakah yang dikatakan berkat? Adakah kita mampu mengumpulkan semua harta kita itu? Kita dapat menyimpan tabungan duit kita yang begitu banyak dengan emas, dengan asetnya. Adakah itu yang dikatakan sebagai berkat? Sebenarnya tidak. Yang dikatakan berkat iaitu apabila kita memperolehi sesuatu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, menjadikan kita semakin baik dari segi amalannya, ibadahnya dan sebagainya, tuan-tuan. Ada orang yang diberikan rezeki tetapi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan rezeki menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di golongan yang mana, tuan-tuan? Sebagai satu renungan kita untuk kita mengupaskan dengan lebih lanjut tentang persoalan rezeki ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu merupakan ujian. Rezeki pun ujian, bukan ujian pun ujian, tuan-tuan. Ada orang diberikan status kehidupannya dengan berlimpah ruah, itu merupakan ujian kepadanya. Ada orang yang diberikan rezeki kepada mereka sedikit, tetapi dia cukup
memenuhi keperluan diri dia, insya-Allah. Maka dengan itu, apakah jalannya? Apakah caranya untuk kita menjemput rezeki tersebut? Adakah rezeki itu perlu dijemput ataupun sebaliknya, tuan-tuan? Ada orang yang melakukan kemaksiatan tetapi rezekinya melimpah ruah. Pelik, tuan-tuan, ya. Ada juga orang yang sangat beramal soleh tetapi dia banyak tanggungjawab dia. Itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, insya-Allah. Justru itu Allah Subhanahu wa taala dia amat menyukai kepada hamba-Nya yang meminta-minta, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita lihat, minta maaf, sebab itu bila kita lihat, kalau kita semakin meminta-minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah amat mencintai. Tetapi kalau kita meminta-minta dengan manusia, tuan-tuan, manusia akan bosan. Itulah hakikatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk berbanding makhluk dengan makhluk. Insya-Allah. Justru itu, apakah caranya itu agar boleh datang kepada kita dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perlu ingat, rezeki yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita yang menjadi rahmat kepada kita, tuan-tuan. Itu yang kita minta, insya-Allah. Yang pertamanya, infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu, tuan-tuan. Perbanyaklah kita bersedekah. Perbanyaklah kita memberi kepada orang lain. Sebab, tuan-tuan, dengan memberi itu sebenarnya itu kita merasa lebih bahagia sebenarnya berbanding kita menerima daripada pemberian orang lain, tuan-tuan. InsyaAllah, sebagai contoh, kalau kita memberi kepada anak isteri kita wang ringgit, tanggungjawab, kita lebih bahagia sebenarnya, tuan-tuan, apabila kita melihat mereka bahagia, insya-Allah. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita bersedekah, dia tidak akan mengurangi, tidak akan menjadikan kita fakir. Man naqasat sadaqatan min malin, tidak akan berkurangnya harta bagi orang yang gemar bersedekah, tuan-tuan. Itu adalah sedekah sunat. Bagaimana pula dengan sedekah wajib yang kita perlu tunaikan, iaitu zakat harta ataupun zakat fitrah. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang, kadang-kadang masyarakat kita keliru. Adakah zakat fitrah itu zakat? Sebenarnya, tuan-tuan, fitrah bukan sedekah fitrah, tetapi zakat harta juga pelengkap ibadah. Fitrah yang kita tunaikan pada bulan Ramadan sebagai pelengkap ibadah puasa kita, dan zakat merupakan ibadah ta'budiyah yang wajib kita tunaikan apabila cukup syarat-syaratnya. Dia ada kaedah, tuan-tuan. Adakah kita ada RM500 kena bayar zakat? Tidak. Maksudnya kita ada kaedah. Apa syarat zakat? Yang pertamanya Islam. Yang kedua, cukup haul. Yang ketiga, cukup nisab, sempurna milik. Islam, cukup haul, cukup nisab, sempurna milik. Itu syarat-syarat kita nak menunaikan zakat. Baik. Yang pertama, tentu, tuan-tuan dan hadirin sekalian, nak tahu bagaimana kita nak mengira zakat. Yang dikatakan sebagai zakat itu, harta itu, yang pertamanya seperti zakat wang simpanan. Itu zakat wang simpanan, tuan-tuan. Yang kedua, zakat pendapatan, zakat KWSP, zakat ternakan dan sebagainya. Cuma pada pagi yang mulia ni saya nak berkongsikan tentang bagaimana kita nak mengira zakat wang simpanan dan juga zakat pendapatan. Baik. Untuk zakat wang simpanan, hadirin dan hadirat, yang pertamanya pastikan sama ada kita menyimpan di simpanan current account ataupun simpanan tetap. Simpanan tetap ataupun simpanan yang tidak tetap. Baik. Bagi simpanan tetap, jadi tuan-tuan semua dah tahu kan simpanan tetap itu macam mana. Tak kira apa bank sekalipun, pastikan simpanan tetap itu kita menyimpan cukup haulnya, iaitu cukup setahun kita menyimpan.
Itu dikatakan sebagai simpanan tetap. Dengan syarat kita menyimpan cukup setahun dan melebihi kadar nisab di Negeri Sembilan. Baik, untuk kadar nisab di Negeri Sembilan iaitu berjumlah RM18,789.75 ke atas baru dikenakan zakat. Okey, saya ulangi balik tuan ya. Maksudnya simpanan kita melebihi RM18,789.75 ke atas. Barulah kita dikenakan zakat wang simpanan dan juga zakat pendapatan. Okey, sebagai contoh tuan-tuan ya. Katakanlah Encik Ali, Encik Ali dia menyimpan fixed deposit daripada bulan 1 sampai bulan 12 sebanyak RM20,000. Okey, RM20,000. Maka RM20,000 dah melebihi kadar nisab yang saya sebutkan tadi 18,000 lebih tu tadi. Maka RM20,000 kita darabkan dengan 2.5% ataupun kita bahagikan dengan 40. Sama ya tuan-tuan. Kalau dari segi peratus 2.5%. Tapi kalau dari segi pecahan 1/40. Okey. Okey, CP senang tuan-tuan. Kalau RM10,000 RM250. Kalau jika RM20,000 maka zakatnya adalah sebanyak RM500. Itu bagi simpanan tetap. Baik. Yang kedua, simpanan tidak tetap yang keluar masuk yang biasa kita keluarkan, sama ada ASB, Maybank, Bank Islam dan sebagainya. Kaedah pengiraannya ada sedikit berbeza. Okey. Katakan kita keluarkan duit pada tiap-tiap bulan. Pastikan baki yang ada di hujung bulan atau baki yang ada pada tiap bulan tersebut melebihi kadar nisab RM18,789.75 ke atas baru dikenakan zakat. Contoh. Okey, jadi contohnya katakanlah Tuan Samsul kita lah, Ustaz Samsul Debat kita, dia ada duit dalam bank dia ada RM19,000. Ini simpanan keluar masuk contoh tuan-tuan bulan 1 sampai bulan 5 baki dalam buku bank simpanan current account tersebut ada RM19,000. Okey. Masuk bulan 6 katakan dia masukkan lagi dalam account bertambah ada RM18,000. Bulan 7 ada RM20,000. Sampailah hujung tahun ada RM20,000. Maksudnya bulan 1 hingga bulan 5 bakinya ada RM19,000. Bulan 6 ada RM18,000. Bulan 7 sampai bulan 12 ada RM20,000. Okey. Maka di sini keluar masuk tu tadi ambil baki yang paling rendah. Okey, jadi baki yang paling rendahnya adalah RM19,000. Okey, cuba kalau RM19,000 kita bahagi 40 berapa tuan-tuan? Zakat dia. Okey. Kalau tuan-tuan ada kalkulator, RM19,000 bahagikan dengan 40 ataupun darabkan dengan 2.5%, maka itulah zakat sebanyak RM475 yang kita perlu keluarkan, ditunaikan di hujung tahun. Itu bagi simpanan keluar masuk era. Okey, biasa. Baik. Okey. Bagaimana pula tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan bertanya, bagaimana pula kalau kita dah menyimpan duit itu di tabung haji? Adakah dikenakan zakat? Sedangkan tabung haji dah membayar zakat untuk kita. Baik. Untuk simpanan di tabung haji kita tidak perlu mengeluarkan zakat sebab pihak tabung haji dah mengeluarkan zakat bagi pihak pen deposit. Itu mudah tuan-tuan. Jadi digalakkan kita menyimpan di tabung haji ni sebab dia pertamanya dia syariah, yang kedua dia namai zakat untuk kita. Selain daripada itu kita perlu keluarkan zakat teknikalnya secara sendiri tuan-tuan. Baik.
contohnya kita banyak buku account. Okey. Kita ada banyak buku, katakanlah kita ada 3 buku account. Yang pertamanya tabung haji kita ada RM10,000. Itu contoh yang pertama. Yang kedua dalam BSN kita ada RM10,000. Dah RM20,000. Buku yang ketiga baki dia dalam Maybank, katakan ada RM10,000. Kalau kita campurkan ketiga-tiga buku tu, jumlahnya ada RM30,000. Maksudnya bulan 1 ketiga-tiga buku ni ada RM30,000. Sampai bulan 5, sampai bulan 6, sampai bulan 7, sampai setahun, sepanjang tahun, simpanan kita ni ada RM30,000. Maka baki yang terendahnya adalah RM30,000. Oleh kerana pihak tabung haji dah mengeluarkan zakat untuk pen deposit, jadi kita ambil yang RM20,000 punya amount, itulah yang zakatnya sebanyak RM500. Kita darabkan dengan 2,5%. Sebab RM10,000 daripada tabung haji kita tak perlu keluarkan zakat sebab tabung haji dah keluarkan zakat untuk kita, maka yang RM20,000 daripada buku BSN dan Maybank tu kita darabkan dengan 2,5%, maka zakatnya sebanyak RM500. Itu kaedah tuan-tuan. Baik. Hadirin dan hadirat, memandangkan kita dalam ujian pandemik COVID-19, kita dah masuk tahun kedua, saya yakin dan percaya tuan-tuan, kita nak bergerak pun banyak kekangan, kita nak ke kaunter pun banyak kekangan, tapi usah bimbang, kerana pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita telah menyediakan kaedah bayaran secara online. Maksudnya, kita boleh menunaikan zakat di mana saja, tak kira waktu, tak kira tempat, apabila cukup haul dan caranya, kita tunaikan zakat secara online, iaitu di hujung jari saja. Iaitu, kalau tuan-tuan type di Google, zakatns2u.biz, zakatns2u.biz. Di situ memudahkan tuan-tuan untuk membuat pengiraan zakat, untuk mentaksir zakat, untuk menyemak baki zakat dan membuat pembayaran secara online melalui portal yang saya sebutkan itu tadi tuan-tuan. Jadi mudah, tak kira di mana pun kita boleh tunaikan zakat. Baik. Sepanjang PKP ini juga, kaunter zakat di seluruh Negeri Sembilan kita masih beroperasi seperti biasa. Maksudnya pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang, di mana saya mohon, pihak kami bermohon kepada pembayar zakat yang budiman, tunaikan zakat kita mengikut SOP yang kita telah sedia maklum sebelum ini, insya-Allah. Baik. Bagaimana pula sekiranya kalau kita ada membuat pinjaman bank? Okey, adakah ianya perlu ditunaikan zakat? Ya. Sebenarnya wajib ditunaikan zakat atas pinjaman loan yang kita buat. Sebagai contoh begini. Saya meminjam personal loan sebanyak RM50,000. Tak kira di mana-mana institusi kewangan. Saya dapat RM50,000 ini dan saya simpan. Saya tak gunakan duit tu. Katakan dah cukup setahun. Maka pinjaman RM50,000 tersebut wajib ditunaikan zakat 2.5% daripada jumlah RM50,000 tersebut. Wajib kita tunaikan zakat. Walaupun kita meminjam. Sebab simpan lagi. Melainkan tak cukup saya tak kenakan, maka saya tidak dikenakan zakat sebab RM50,000 tu dalam tempoh setahun saya dapat, saya dah gunakan RM40,789.95 jadi tak kena zakat. Ya, baik. Itu bagi simpanan wang simpanan tetap ataupun tidak tetap. Baik. Bagaimana pula sekiranya
kalau simpanan kita itu bercampur dengan anak kita. Katakan kita ada 2 orang anak. Gunakan satu akaun nama parents. Okay. Jadi yang si Along, anak si Along ada RM10,000, si anak yang kedua ada RM10,000 dan duit kita pun ada RM10,000 dah, ada RM30,000. Okey. Sebab dalam kaedah macam ni kita perlu asingkan sebenarnya hak yang sempurna milik ni, kita kena asing ikut yang empunya diri. Maka kalau RM10,000 10 ke 3 orang anak di dalam satu akaun, maksudnya tak dikenakan zakat sebab kita tahu pemilik dia, siapa orang pemilik dia. Okey. Tetapi ada juga pembayar zakat, dia nak juga membayar zakat dengan niat untuk membersihkan harta dia. Dia tahu memang ada 3 orang pemilik dalam tu, tak cukup nisab, tetapi bila dicampurkan menjadi RM30,000, dia nak juga membayar zakat. Itu alhamdulillah kita raikan, semoga diberkati harta tersebut. Okey. Supaya tuan-tuan, harap tuan-tuan dapat faham ya, dapat faham apa yang saya kongsikan ini tentang bagaimana kita nak mengira zakat wang simpanan. Itu kaedah dia. Baik. Adakah zakat wang simpanan ini kita dapat membuat pelepasan cukai pendapatan? Ya, betul. Apa sahaja zakat yang kita tunaikan dapat resit rasmi daripada Majlis Agama Islam, tuan-tuan, hadirin hadirat, boleh guna tiap-tiap tahun. Okey, tak kira apa jenis zakat sekalipun, yang penting ada resit. Cuma nasihat di sini, kalau ada resit, simpan dalam satu fail untuk mudahkan kita hal-hal dokumentasi dengan pihak lembaga hasil dalam negeri. Sekiranya kalau tuan-tuan kehilangan resit zakat, boleh datang ke pusat zakat atau boleh datang ke Majlis Agama Islam di mana di kaunter zakat di seluruh Negeri Sembilan daerah, kita akan print resit secara di kaunter. Okey, baik. Itu zakat wang simpanan dan juga zakat pendapatan juga ya. Okey. Tuan-tuan dan hadirin hadirat, untuk lebih mudah, kami sarankan tuan-tuan boleh membuat pengiraan zakat itu sendiri secara online, dah siap kalkulator dah. Hanya type di www.zakatns2u.biz Negeri Sembilan, dah complete. Maksudnya dah lengkap pengiraan zakat, kalkulator zakat, nak buat zakat secara online pun boleh. Maksudnya kita dah rangkumi untuk sebagai mesra pengguna untuk pembayar zakat di Negeri Sembilan dan juga di luar Negeri Sembilan, insya-Allah. Baik. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat, para penonton nak ada di kalangan wanita, okey. Dan saya juga nak berkongsikan bagaimana kita nak mengira zakat emas. Okey, zakat emas ni adakah dikenakan zakat? Ya, dikenakan zakat. Secara teknikalnya, saya nak lebih berkongsikan terus bagaimana kaedah kita nak mengira zakat. Zakat emas iaitu syaratnya Islam cukup haul, melebihi nisab dan emas kuning. Perlu kita ingatkan, iaitu barang kemas. Dengan syarat emas yang kita simpan selama setahun beratnya mesti melebihi kadar 85 gram ke atas. Itu bagi zakat emas. Iaitu 85 gram ke atas. Contoh, katakanlah Puan Aminah. Contoh Puan Aminah ada emas, barang kemas dia yang disimpan selama setahun yang dia tak pakai. Disimpan saja di rumah ataupun di mana-mana bank sebagainya. Berat emas tu bila ditimbang sebanyak 100 gram. 100 gram. Memang tak pakai selama setahun, maka 100 gram tersebut kita darabkan dengan 100 gram,
kita darabkan dengan harga emas semasa. Kita bukan darabkan dengan harga emas yang mula-mula kita beli dulu, tidak. Harga emas iaitu kita kena darabkan dengan current value, iaitu harga emas semasa. Sebab apa? Sebab harga emas tu dia turun naik. Okey, jadi katakan 100 gram darabkan dengan RM200, contoh. Okey. Kalau 200 gram darab dengan 100 gram darabkan dengan RM200, maka jumlahnya sebanyak RM20,000. Okey, RM20,000, maka zakatnya ada sebanyak RM500 bagi zakat emas tersebut. Okey, RM500. Cara kita nak bayar zakat emas dengan duit saja, dengan wang ringgit, dengan RM. Janganlah tuan-tuan ambil pelayar tu, potong omeh tu, bawa ke pusat zakat, ke kaunter zakat. Tak ada tuan-tuan. Jadi bayar emas pun kita menggunakan wang ringgit juga. Itu kaedah dia tuan-tuan, ya. Baik. Dan kita wajib tunaikan pada setiap tahun. Pada setiap tahun, selagi mana emas tersebut melebihi qadar nisab. Syarat-syarat yang disebutkan itu tadi. Baik. Bagaimana pula sekiranya kalau kita membayar zakat emas yang kita pakai? Yang pertama tadi, emas yang kita simpan. Yang kedua, emas yang kita pakai itu pun wajib ditunaikan zakat apabila cukup syaratnya, iaitu emas yang kita pakai hari-hari ataupun jarang kita pakai ataupun time kita nak pergi kenduri, itu pun wajib ditunaikan zakat apabila berat emas tersebut dia melebihi kadar uruf. Apa maksud uruf? Uruf iaitu kadar pemakaian sesuatu tempat, budaya suatu tempat. Okey. Uruf di Negeri Sembilan, di mana pihak Fatwa Majlis Agama Islam telah menetapkan melebihi kadarnya 200 gram ke atas, itu wajib ditunaikan zakat. Contoh macam ini tuan-tuan. Katakanlah Puan Aminah, dia ada memakai emas di tangan, di leher, di cincin, di jarinya, sebab bila ditimbang, berat emas tersebut ada 250 gram. Okey, baik. Jadi 250 gram, kita tolak dengan uruf tadi sebanyak 200 gram, maka bakinya ada 50 gram. Okey. 50 gram kita darabkan dengan harga emas semasa. 50 darab 200, maka RM10,000. RM10,000 darabkan dengan 2.5%, maka zakatnya adalah sebanyak RM250. Ya? Okey, jadi itulah emas yang dipakai dan emas yang kita simpan. Bila tunai zakat, dapat resit zakat. Simpan, kita boleh gunakan untuk ribat income tax. Itu kaedah dia. Baik. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, pada hari ini kita akan berkongsikan dua jenis emas, ya. Dua jenis zakat, zakat wang simpanan dan zakat emas. InsyaAllah di lain masa nanti kita akan berkongsikan jenis-jenis zakat yang lain sebab dia banyak. Jadi supaya tuan-tuan boleh dapat faham tentang zakat dari segi kaedah pengiraan dan teknikalnya begitu. Baik. Tuan-tuan, tentang untuk zakat wang simpanan ini tadi ingin saya perjelaskan lagi. Bagaimana pula kalau orang berhutang dengan kita? Katakan si Abu dengan duit si Abu 5 meminjam, si Ali meminjam duit si Abu sebanyak RM50,000. Okey. Apabila si Abu menerima duit yang dipinjam itu dah cukup setahun, katakan dia dah cukup setahun 1 bulan.
si Ali memulangkan duit itu kepada si Abu. Okey, maka si Abu wajib tunaikan zakat wang simpanan itu tadi. Sebab dalam tempoh si Ali meminjam duit si Abu, dalam tempoh setahun tersebut, duit itu tak ada pada si Abu. Duit itu ada tangan si peminjam, iaitu si Ali. Maka bila si Ali dah pulangkan duit itu pada si Abu, dah cukup dalam tempoh setahun, maka si Abu wajib tunaikan zakat tersebut. Okey, baik. Tuan-tuan, hadirin hadirat, cuma pesan saya untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan pembayar-pembayar zakat, tidak ada pegawai zakat yang datang ke rumah untuk mengutip duit zakat. Tak ada, tuan-tuan. Ya. Dan kita melantik para imam ataupun ahli jawatankuasa masjid ataupun surau yang ada tauliah untuk mengutip zakat harta dan fitrah, itu betul. Jadi, kalau tuan-tuan tidak ada kesempatan untuk datang di kaunter, boleh berjumpa dengan imam yang ada tauliah daripada Majlis Agama Islam untuk mengutip zakat harta dan fitrah. Tetapi, kalau ada orang datang rumah, kotok pintu, pakcik, saya ni daripada pegawai zakat, nak bayar zakat. Saya nak kira zakat makcik, zakat omeh. Jangan, tuan-tuan. Itu kita takut scammer ataupun orang yang menyamar. Tidak ada. Melainkan pembayar zakat itu datang ke kaunter zakat, di mana-mana kaunter, itu adalah lebih selamat. Okey. Bagaimana pula sekiranya kalau macam mungkin ada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang tak sihat, yang uzur, dia nak bayar zakat, boleh dikirimkan, boleh diwakilkan kepada anak ataupun orang lain untuk datang ke kaunter untuk menunaikan zakat. Boleh tak, ini masalah. Okey. Cuma di musim PKP ini, dalam keadaan kita pandemik 2019 yang melanda seluruh dunia, maka dinasihatkan tunaikanlah zakat secara online, insya-Allah, tuan-tuan. Inginkan juga saya kongsikan kepada tuan-tuan dan hadirin dan hadirat, sesungguhnya duit zakat ini adalah satu amanah. Amanah yang mana ianya akan diagihkan kembali kepada asnaf yang 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil ila al-akhir ayat. Di mana zakat ni, tuan-tuan, adalah khusus kepada fakir, miskin, mu'allaf fi sabilillah, amil. Ya. Dan berhati-hatilah dalam kita berbuat kebaikan. Pastikan zakat yang kita tunaikan itu kita memberi kepada orang yang mendapat autoriti, kita berikan kepada pihak yang berautoriti seperti pengurusan zakat negeri-negeri ataupun Majlis Agama Islam negeri-negeri, tuan-tuan. Sebabnya, nasihat saya, tuan-tuan, di media sosial banyak pihak yang memanipulasikan zakat, derma, donation dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab ini melibatkan kewangan dan juga hukum dalam kita melaksanakan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat, alhamdulillah itu saja perkongsian saya pada petang ini, tuan-tuan. Insya-Allah mungkin kita akan berkongsikan tajuk zakat yang lain selepas ini jika ada kesempatan. Sebarang kemusykilan untuk bertanya lebih lanjut, tuan-tuan boleh hubungi mana-mana cawangan kaunter zakat Majlis Agama Islam di Negeri Sembilan. Dan akhir kalam, kita tutup perbincangan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fil khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, jumpa lagi.
sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit tu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa Jadi botol lah? berkesan lah untuk makcik. Sekarang makcik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata itu yang daripada tengok keadaan makcik. Kawan makcik tanya lama, makcik kata tu tengok pada tindak balas pada makcik dulu. Kalau makcik berjaya, bila orang tengok, alhamdulillah makcik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan lah. Tu dia orang nak juga lagi tu. Sikit ya.